Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang hormati sekalian, masih lagi membincangkan buku yang bertajuk Pikatlah Hatiku 30 Bisikan Hati Isteri. Ini buku dia. Tuan-tuan, ini buku dia. Jadi insya-Allah buku pun ada, nanti video pun ada, CD pun ada, DVD pun ada. Buku boleh dirujuk, DVD boleh dilihat, insya-Allah dengan rujukan mata, dengan dilihat, dengan dibaca dan sebagainya. Ini akan memberikan ruang dan peluang kepada para penonton, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menjalin hubungan suami isteri atas nama cinta sayang, insya-Allah. Kali ini kita membincangkan persoalan yang ketiga. Yang ketiga ialah bisikan hati isteri yang ketiga. Wahai suamiku, janganlah cepat-cepat cemburu terhadapku. Ingat tak? Waktu saya membincangkan luahan perasaan suami. Wahai isteriku, janganlah kamu cemburu. Hal yang sama juga berlaku kepada suami. Tak ada suami sebenarnya, kalau dikatakan, saya tak pernah cemburu, saya tak ada cemburu, tak ada langsung perasaan cemburu pada diri saya. Tak betul. Kadang-kadang kalau orang yang tak cemburu langsung ni, kadang-kadang tafsirnya boleh jadi dayus dia. Dayus artinya, isterinya bercampur dengan siapa pun, isterinya keluar dengan siapa pun, dia meredakan begitu tanpa ada rasa cemburu, tanpa ada keraguan, mungkin boleh ditakrifkan sebagai dayus. Dan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sememangnya dalam agama dikatakan agama tidak merestui orang-orang yang dayus. Tapi apa yang saya nak sebutkan, cemburu ini satu sifat yang semula jadi. Saya cemburu, tuan-tuan cemburu, dan mana-mana pun laki-laki cemburu dan perempuan cemburu. Dan cemburu ini tanda sayang. Saya sebutkan yang lepas, cemburu tanda sayang. Mungkin ada orang, mungkin berbeza antara kita ni ialah degree atau darjah kecemburuan. Ada orang yang terlalu cemburu, ada orang sederhana cemburunya, ada orang yang tidak cemburu, dan ada orang yang sikit tersentuh jiwanya dengan perkataan ataupun amalan cemburu. Maknanya perbezaan di antara saya dengan tuan-tuan mungkin perbezaan dari segi darjah kecemburuan itu. Tetapi faktanya tuan-tuan cemburu, puan-puan cemburu, dan saya juga cemburu. Okey. Yang kedua, apa yang saya nak sebut ni ialah tentang kecemburuan ini sepatutnya dia menjadi faktor penyatu. Cemburu faktor menyubur kasih. Cemburu faktor menyubur sayang. Cemburu faktor memekarkan hubungan kasih sayang dan kecintaan suami dan isteri. Oleh itu, cemburu mesti dijadikan satu peralatan. Kalau nak dijadikan sebagai satu alat, kita jadikan satu alat. Kalau dikatakan sebagai satu suntingan, kita katakan satu suntingan. Kalau dikatakan sebagai satu faktor yang akan membantu, kita katakan sebagai faktor membantu atau enabling factor. Kalau dikatakan sebagai faktor yang akan menyebabkan insya-Allah berlaku akhirnya kehidupan yang murni, aman, damai, hasil daripada ada kecemburuan yang berbatas, yang dapat dibatasi, insya-Allah ini adalah baik. Tapi yang tidak baiknya ialah cemburu yang keterlaluan, cemburu yang tidak ada batas, ataupun di kala-kala yang tertentu terlalu cepat sangat cemburu hingga hilang pertimbangan. Isteri kita bercakap dengan orang, kadang-kadang yang dia bercakap dengan orang itu misalnya abang dia sendiri. Ada orang kadang-kadang tuan-tuan sampai yang ekstrim, isteri bersama dengan abang kandung dia sendiri pun dicemburui oleh suami. Isteri dalam keluarga yang dekat, yang berlainan jenis, bersama-sama dengan keluarga yang lain, bukan berdua-duaan pun dicemburui oleh suami. Ini pada saya adalah kecemburuan yang terlalu ekstrim. Apa yang nak dibuat? Yang nak dibuat, cemburu mesti ada, tetapi biar berpada-pada. Siapa yang tahu sukatannya? Tuan-tuanlah yang tahu sukatannya. Perempuanlah yang tahu sukatannya. Nak bagi sukatan di tahap 3 ke? Nak bagi sukatan di tahap 7 ke? Atau nak bagi sukatan di tahap 10/10? Terlalu cemburulah kalau 10/10. Yang ini, kalau suami cemburu 10/10, isteri pula 10/10, yakin saya,
cemburu akan meruntuh, merobohkan rumah tangga mereka. Kemudian yang kedua ialah jangan mudah curiga dan prasangka. Cemburu kadang-kadang kalau kita tidak kalau kita tidak betul-betul dapat menangani ni, ada unsur-unsur prasangka, prejudice. Bukan saja prasangka, curiga kita. Kita rasa-rasa, apa akan jadi? Kenapa dia bersama? Kenapa dia bagi SMS? Kenapa dia kerap berhubung? Kenapa dia berkekap telefon? Tapi apa pun saudara, kalau ada laki-laki yang tidak dikenali menelpon isteri kita, wajib kita menasihatkan. Sama ada menasihatkan laki-laki itu dan menasihatkan isteri kita atau kedua-duanya sekali, supaya benda itu tidak berlaku, kerana itu akan menimbulkan kecurigaan. Dan kecurigaan yang sedemikian itu positif bagi saya untuk menjaga hubungan yang intim, yang baik antara suami dan isteri. Kemudian sentiasa bertenang dan bersabar, kemudian memberi isteri sedikit ruang dan kebebasan. Ada sedikit ruang dan kebebasan. Nak balik rumah mak, bagikan ruang dan kebebasan. Nak keluar dengan adik-beradik, bagikan ruang kebebasan. Nak pergi shopping bersama teman-teman, bersama rakan-rakan, bekerja dan sebagainya, berikan sedikit ruang dan kebebasan. Tetapi dalam ruang kebebasan pun saya nak bagi tahu kepada isteri, kalau suami memberikan ruang dan kebebasan, hargai ruang dan kebebasan itu. Jangan keterlaluan, jangan membelakangi apa yang telah diberikan ruang oleh suami tersebut. Kemudian memberikan isteri sedikit memperhebatkan kemesraan. Hebatkan kemesraan. Selalu memikirkan cemburu tidak membawa kepada kemesraan. Cemburu buta tidak membawa kemesraan. Dan akhirnya meningkatkan pemikiran yang positif dan waras. Gunakanlah kewarasan. Suami yang waras, isteri yang waras, memadu kasih sayang sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun dengan kewarasan, dengan penuh sikap-sikap yang positif, dengan pemikiran yang positif, dan selalu ditemani dengan keimanan, ketakwaan dan keyakinan bahawa rumah tangga yang didirikan mendapat restu daripada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya direstui, malamnya diredai. Dengan kita bersama suami dan isteri selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku cemburu wahai Allah, kurangilah kecemburuan aku. Aku cemburu wahai Allah, janganlah kecemburuan aku ini menyebabkan rumah tangga aku menjadi malap, terutama hubungan aku dengan isteri aku. Saudara dan puan, para penonton, cukup setakat itu. Saya akan pergi kepada yang keempat nanti, bisikan hati isteri yang keempat selepas ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.